A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Pada minggu lepas, kita dah buat, kita dah habiskan separuh daripada topik 1 iaitu indices. InsyaAllah pada hari ini, saya akan masuk pada topik yang kedua, logarithm atau logaritma ataupun log. Yang kalkulator tu dipanggil log, bawah tu asas 10 lah kalkulator yang sekarang ni. Okay. Untuk pengetahuan awak, kuis 1 saya dah boleh buat. InsyaAllah saya akan buat pada hari Khamis nanti untuk kuis 1. Tetapi untuk sebagai latihan, saya akan bagi awak kuis pre-kuis 1 pada hari ini. Okay. Berkenaan topik indeks sahaja. Pre-kuis 1. Nanti pre-quiz 1 tu nanti saya akan bagi dan saya minta awak tolong jawab sendiri dalam masa 15 minit sahaja. Tolong paksa diri awak jawab untuk masa 15 minit sahaja. Satu lagi, pre-quiz ni soalan dia mirip dengan yang akan sekarang. Saya cuma tukar nombor je, saya yang buat. Okay, saya tukar nombor je. Contohnya yang kalau dulu 2 campur 5, yang baru ni 3 campur 9. Macam tu je. So, hopefully untuk kuis sebenar nanti awak boleh dapat skor 100%. Kuis tu nanti, awak buat, tulis dalam sekeping kertas, tulis nama, nombor pendaftaran dan kelas dengan terang, gunakan pen, jangan gunakan pensil. Awak scan, ambil gambar, jadikan dia PDF, kemudian uploadkan jawapan anda nanti ke dalam CDOS. Saya akan bagi satu folder dalam tu untuk penghantaran. Okey. Kalau kuis sebenar nanti, awak kena hantar 2 tempat. Yang pertama, awak akan hantar ke email saya. Yang kedua, backup di CDOS. Tetapi untuk pre-quiz ni, just hantar pada CDOS sahaja. Okey, tak perlu nak hantar ke email. Kalau kuis benar, baru hantar ke email saya dan CDOS. Kalau ini hantar kepada CDOS sahaja. Yang berikutnya, nanti dalam waktu petang nanti, saya akan bagi dia punya jawapan. Saya akan bagi jawapan dan step penyeraan markah. Saya minta nanti awak marking sendiri pre-quiz yang saya bagi nanti ni. Marking jujur lah. Okay? Marking dapat sebenar berapa. Markah itu nanti saya minta awak tulis dalam CDOS. Saya akan tunjukkan satu forum dalam CDOS. Awak nyatakan nombor metrik, kelas awak dan markah awak dapat berapa. Okey, saya rasa penerangan tentang pre-quiz tu jelas lah. Boleh Siapa yang kurang jelas, angkat tangan. Ramai yang angkat tangan lagi ni. Siapa yang kurang jelas dengan permasalahan pre-quiz? Ada tak? Kalau semua clear, Alhamdulillah lah. Okey, saya pergi arah mudah je nanti. Nanti lepas habis kelas ni, saya akan bagi. Kita akan set 15 minit. Awak buat dan saya akan bagi folder, awak hantar dalam CDOS. Okey, back kepada kita di kelas. Okey. Hari itu kita berhenti dekat bahagian indeks dan hari ini kita akan masuk pada bahagian log. Apply laws of logarithm. Okey, kita applykan hukum log. Ingat dalam nota ni nanti saya akan bagi, walaupun awak akan dapat buku nanti selepas ni, tapi saya akan bagi jugalah nota PDF ni. Okey, hello, ya, ada cakap apa-apa? Okey, ya, siapa ni? Siapa ya? Yang cakap ni, tak ada. Okey. Nadia Shazrin tak ada ke? Tak masuk ke? Okey, kalau
Nadia kongsi dengan saya Tuan. Okey, kongsi ya. Dengan Dengan siapa? Aileen. Kenapa tak dibuka ke ataupun line slow? Line diorang slow. Okey, tak apalah. Kongsi janji dapat nampak ni okeylah. Okey, jika ini kita dalam minggu lepas, jika N adalah A kuasa X. Okey, maknanya contoh sini, kita nampak sini adalah terus pada A, X. A ni adalah, ingat balik ialah base ataupun asas. Dan ni adalah power lah. Power ataupun kuasa ataupun kita panggil dia index lah. Okay, dalam topik yang lepas. Jadi sebutan dia ialah A kuasa X. A to the power of X. A to the power of X. A kuasa X. A ni adalah asas. Sebab apa saya nak tekankan benda ni? Sebab apa nanti masuk dalam log, awak nak tahu mana satu asas. Okay. Jadi, perkaitan antara indeks dengan log adalah seperti berikut. Jika N adalah A kuasa X, N tu apa nilai lah? Default lah. Contoh, katakan 2 kuasa 3, 2 adalah asas. Mana ada 3 adalah kuasa. So, ini bersamaan dengan 8. Betul 2 kuasa 3 adalah 8 iaitu 2 kali 2 kali dengan 2. 2 3 kali. 1, 2, 3. So 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi kat sini, if N equal to A to the power of X, then log base A for N is X. Jadi, jika N adalah A kuasa X, maka log asas bagi A bagi N adalah X. Log asas A, log, kena sebutlah asas. Asas berapa? Kalau asas 10, tak payah sebutkan lah. Log bagi berapa sama dengan X. So, ini adalah datang daripada sini. Atau kita panggil asas. Okay, yang ni pula adalah kuasa. Ataupun power. Okay. N kat sini lah. So, inilah perkaitan di antara indeks dengan log. Indeks dengan log. Okay. Log ada tambah log lah. Kalau tak bahasa maknanya ialah log ni balak. Okay. Log asas A bagi N adalah X. Okay. Contoh kat sini, express the equation in the logarithm form. So, nyatakan persamaan ini dalam bentuk log. So, kat sini asas dia adalah 3. Ini asas, ini adalah power. Dan inilah huruf N. So, kita nak tulis balik ialah log asas 3 bagi 81 adalah 4. 3 kuasa 4 1. Kalau kita nak tulis baca balik dalam kuasa, nak tukarkan dalam apa ni indeks, 3 kuasa 4 sama dengan 81. So 3 kuasa 4 sama dengan 81. Okey. Boleh. So ini adalah perkaitan di antara indeks ataupun power ataupun base. Base base ni asas. Maknanya kalau sini nombor asas dalam indeks besar dia tulis nombor dia, font dia. Tapi dalam log dia ada panggil subscript lah. Superscript atas, subscript bawah. Okay. Log asas 3 bagi 81 adalah 4. Iaitu 3 kuasa 4 sama dengan 81. Okay. So, kalau dibagi statement macam ni, macam mana kita nak sebut, nak bacakan dia? Ayat dia ialah the logarithm of 81 to the base of 3 is 4. The logarithm of 81 to the base of 3 is 4. Log bagi 81 asas 3 adalah 4. Ataupun kita pakai log asas 3 bagi 81 adalah 4. Boleh dalam bahasa Melayu lah. Okay. Kalau bahasa Inggeris sebutan macam ni. The logarithm of 81 to the base of 3 is 4. Okay.
Okay, sekarang ni express the equation in the logarithm form or vice versa. Maknanya tukarkan equation ke dalam form ataupun daripada log kepada index. So sini asas, sini adalah power. So jadi log asas 2 bagi 16 adalah 4. Okay, 2 kuasa 4 sama dengan 16. Sama dengan sini. So ini adalah log asas negatif 2 bagi berapa? Negatif 8 adalah 3. Okay, ini mudah-mudah lah ni. Okay, pertanyaan kita. Okay, bagian log pula. Baca macam ni, terus macam ni. So jadi 4 kuasa 4 sama dengan 256. Kalau yang ni 8 kuasa 1/3 sama dengan 2. Okay. 8 1/3 kalau awak ingat balik dalam indeks, dia bersamaan dengan punca kuasa 3 bagi 8. So ini pun sama dengan 2. Okay. Seterusnya. Okay, kita masuk laws of logarithm. Kalau dalam indeks kita ada 7 law yang perlu ingat. Tapi dalam log pun ada 7. Okay. Log asas A bagi A sama dengan 1. Macam mana tu? Bila awak tukarkan equation ni ke dalam bentuk indeks, dia akan jadi, okay, baca macam ni, tulis macam ni. Jadi A kuasa 1 sama dengan A. Betul kan? Betul lah. A kuasa 1 sama dengan A. Contoh, kalau tak puas hati, 2 kuasa 1 sama dengan 2. 9 kuasa 1 juga 9. Okay. 9 kuasa 2, 81. Kalau negatif 5 kuasa 1, also negatif 5. Okay. Log asas A bagi 1 adalah kosong. Macam mana ni? Kita jadikan dia dalam bentuk indeks. Baca macam ni, kuasa macam ni. So jadi A kuasa kosong sama dengan 1. Betul lah ni. Okay, kalau awak tengok balik, ingat balik dalam ni saya letakkan apa-apa sahaja yang berkuasa kosong adalah 1. Saya biasa ceritakan dengan meja sekalipun. Okay, kalau kuasa kosong tetap sama dengan 1. Okay, negatif 5 kuasa kosong itu sama dengan 1. 98 kuasa kosong juga sama dengan 1. Bukan 98 darjah. Contoh kuasa kosong. Okay. Yang seterusnya. Okay, log A, B sama dengan log C. Apa tujuan begini? Macam kalkulator awak terhad untuk mengira nombor log 10 sahaja. Kalkulator yang biasa standard lah, kalkulator saintifik biasa ni, dia boleh kira sampai log 10 je lah kan. Tapi kalau kalkulator yang saintifik yang agak terkini, kemungkinan awak boleh letak. Okay, nak cari log asas 3 bagi 25. Seberapa boleh tekan lah. Tetapi kalau macam ini kita nak tukarkan kepada satu log standard. Okay, contoh. Contohnya okay, macam ni. Saya nak cari macam mana, alamat kalkulator aku tak mampu lah nak kira ni. So kita tukarkan A ni adalah 3. Kita tulis is A sama dengan 3, manakala B sama dengan 25. So kalkulator awak boleh kira atas 10 kan. Okay, kita tukar atas 10. So sama dengan log asas 10 bahagi B. B adalah 25 bahagi log asas 10 bahagi dengan 3. So tekan kalkulator, log asas 10 bagi 25. Kalau ada kalkulator dekat tangan awak sekarang ni, tekanlah kalkulator. Tekan log 25 adalah 1.397 bahagi dengan log 3 iaitu 0.477. Okay, kemudian lakukan pengiraan 1.397 bahagi 0.477, awak akan dapat 2.928.
Okay, kalau kalkulator, kalau nak kira biasa tak jumpa dia punya menu, nak masukkan asas 3/25. So inilah kegunaan dia lah. Okay. Okay, seterusnya yang keempat. Yang keempat, okay, log asas A, MN. MN kat sini adalah bermaksud M darab N ataupun M dot N lah. Maksudnya kalau dalam indeks, kalau dia campur, kuasanya kita, okay, kalau kita darab, kuasanya kita campur. Kat sini pun sama, okay. Log asas A, M darab N ataupun M dot N. Kalau kita kembangkan dia akan jadi log asas M, log asas A bagi M campur log asas A bagi N. Okay, saya nak bagi contoh satu, katakan log asas 10 bahagi 32. Kita boleh kembangkan dia sajalah, kalau nak tekan kalkulator direct tak apa. Tapi dia boleh ditakdirkan sebagai siapa yang kita nak memenuhi soalan, katakan ada nak refer. So kita boleh tulis log 10 katakan 8 campur log 10 dengan 4. 8 kali 4 32 kan. So kita pecahkan. Okay, ini contoh lah. Nanti kita boleh dapat dia punya pengiraan lain. Okay, kat situ. Okey, yang kelima, log asas A M bahagi N. Okey, M bahagi N. Kalau bahagi kat sini, okey, ataupun per, kita boleh pecahkan, kita boleh kembangkan dia dengan simbol daripada bahagi jadi tolak. Kalau darab jadi campur. Campur, okey, tambah. Okey, bahagilah. Okey, katakan log A 8 bahagi 4, okay, sama dah dengan log asas 10 8 tolak log asas 10 4. Okay. Ini, okay, seterusnya sekiranya ada log asas A N kuasa P, okay, kita boleh ringkaskan lagi. P ni kita boleh bawa ke hadapan. Jadi P log. Dekat mana guna ni? Nanti kita gunakan nantilah macam mana kita gunakan kuasa P ni letak di bahagian hadapan. Okay, tolong ingat kalau boleh dia punya formula-formula ni. Okay, dan yang ketujuh ni adalah basic sebenarnya pada mula tadi. Mana kalau kita nak tukarkan daripada bentuk indeks kepada bentuk log, okay, inilah dia dah. N sama dengan A kuasa X adalah log asas A bagi N sama dengan X. Okay, kita tengok example. Okay, tengok terus pada single logarithm and expansion. Single log tunggal dan juga pengembangan dia. Okay, apply the logarithm rules such as product rule. Okay, product rule ni apa? Product ni adalah darab lah. Ataupun dot, quotient rule ataupun bahagi dan juga power rule. Katakan A kuasa X. Okay, kuasa ni. Dan rewrite, tulis mula is expression ungkapan tersebut dalam single log. Dalam log tunggal ataupun expanded ataupun yang bentuk kembangan lah. Okay. Okay, tengok example 1.2.1b. Expand the expression. Kembangkan ungkapan berikut. Okay. Sekarang kat sini kita tengok log asas A X kuasa 2Y. Kat sini kita nampak ada product rule. Okay, kita tengok sini. X kuasa 2 ialah X kuasa 2 darab dengan Y ataupun X kuasa 2 dot Y. So ini produk, kemudian ada kuasa kat sini. Kuasa sini adalah hukum nombor yang ke-6. Betul lah, nombor 6 Okay, nombor 6. Jadi disuruh settlekan satu-satu. Jadi suruh kembangkan persamaan berikut. Okay, kembangkan dia. So yang pertama sekali, kalau darab kat sini, so kita kembangkan jadi campur. So dapatlah log asas A bagi X kuasa 2 campur dengan log asas A bagi Y. Okey. Ini dah dikembangkan. Okey, sini satu dan sini lagi satu. Dan ini lagi satu. Okey. Mana sini darah hasilnya darab, so dia akan jadi campur. Kemudian
kat sini mana kita kena buat hukum ikut hukum edik yang ke-6. Kuasa sini kena letak di bahagian hadapan. Okey. So kuasa depan jadi 2 kalikan dengan 1. 1 ni log depan lah. Okey, kalau depan tu ada 5, so 2 kalikan dengan 5. So depan ada 1, so 2 kali dengan 1. So dapat 2 log asas A bagi X campur dengan log asas A bagi Y. Okey. So kat sini terlibat ada dua hukum, iaitu hukum nombor 4 dan juga hukum nombor 6. Okey, boleh. So kita tengok contoh exercise 1.2.1b, log asas 3 bagi B kuasa 3 C setengah D. So kat sini ada product rule iaitu darab dan juga sini ada bahagi. Okey, so ada dua tibat lah dan juga ada kuasa kat sini. Kuasa iaitu kuasa 3 kuasa setengah. Okey. So ada 3 atau 1, 2, 3 hukum yang kita kena gunakan. So kita kembangkan dulu secara biasa. So tulis log asas 3 bagi B kuasa 3. Kalau sini darab, sini kena jadi campur log asas 3 bagi C kuasa setengah. Okey, kemudian bahagi adalah tolak log asas 3 bagi dengan D. Okey. Kemudian kuasa ni kita kena darabkan di bahagian hadapan. So jadi 3 log asas 3 bagi D campur campur setengah log asas 3 bagi C tolak log asas 3 bagi D. Okey, kita sajalah dia punya ni. Okey, mudah ya. Okey. Seterusnya 2. Kalau 2 ni nak kalau 2 depan macam ni, maknanya dia akan timbulkan semua sekali kat sini. So sini part X, okey, bahagi, maknanya sini ada tolak Y dengan Z. Okey. Okey. So sudah 2, nampak 2 kat sini. 2. Maknanya 2 ni terlibatkan semua log sekali. 2 log A X, 2 log asas A Y, 2 log asas A Z kuasa 3. Okey, yang datang 6 ni. 3 ni kalikan dengan 2, so dapat dengan 6 kat sini. Okey, boleh terus lagi. Okay, contoh latihan ni. Okey, yang ni M kuasa setengah, M punca kuasa 2 bagi M. Okey, ingat balik dalam indeks, kalau punca kuasa dia adalah sama dengan 1/2. So kalau M kuasa punca kuasa M, ini adalah sama dengan M kuasa 1/2. Okey, yang dia letak depan sama dengan letak ni balik. Okey. Kita tengok example 1.21c, rewrite the expression in Singapore. Sekarang ni satu persamaan log, kita nak ringkaskan dia dalam satu single logarithm. Satu saja log tunggal lah. Okay, sekarang ni log tunggal, kuasa ni kita kembalikan balik pada tempat dia. Kuasa ni kembali ke tempat dia. Kuasa ni kembali ke tempat dia. So kita akan dapat log asas A bagi X kuasa 4. Kalau campur kat sini, dia kena darab. Dia darab Y kuasa 2. Kalau tolak sini, okay, ini dalam kurungan dalam kurungan maknanya satu tempat. Tolak maknanya kita bahagikan dengan Z kuasa 3. Okey, boleh kita tengok barang ni. Okey, kalau yang ni kita nak tulis panjang boleh. Okey, maknanya kita tulis 2 log asas 3 bagi 8 campur 2 juga darab 2 juga didarabkan dengan log kat sini jadi 2 log 3 asas 5 bagi 5. Okey, kemudian kita kembalikan kedudukan asal dia, iaitu 2 ni kembalikan kepada kuasa 8, jadi kuasa kepada 8 dan 2 juga jadi kuasa kepada 5. So, jadi okey, log asas 3 bagi 8 kuasa 2 campur log asas 3 bagi 5 kuasa 2.
Okey, kemudian log asas 3, 8 kuasa 2, 8 kali 8 adalah 64 campur dengan log asas 3, 5 kuasa 2 adalah 25 iaitu 5 kali 5. Okey, kemudian kalau campur sini maksudnya didarab. So jadi log asas 3 64 kalikan dengan 25. So 64 kali 25 terdapat 1600. Okey, sebelum saya melalut, faham tak faham ni? Angkat tangan siapa yang faham. Masih ada yang angkat tangan lagi tak turun-turun, tak tahu lah. Siapa yang faham angkat tangan. Yang dah angkat tangan tu sebenarnya faham ke ataupun tertinggal? We not rush, on the mic sekejap. We not rush. Yes, We not sir. rush. Macam mana? Faham tak faham? Saya cakap macam cakap seorang-seorang ni. Faham, sir. Mudah lagi kan? Masih Boleh mudah lah. lagi lah kan? Okey. Okey. Jadi pun samalah. Kembalikan ke tempat asal dia. Jadi 9 kuasa 2. Ini jadi 3. So, jadi 81. Kalau sini jadi log asas 2 bahagi dengan 3. So 81 bagi 3 dapatlah 27. Okey. Ini dah tak payah ni. Saya pun tak nak awak buat nanti kan awak dapat benda ni, awak boleh cuba sendirilah buat kat ni ya. Okey, kita terus kepada simplify logarithm expression by using loss of index. Kita nak ringkaskan ungkapan log dengan menggunakan hukum log. Okey. Okey, seterusnya evaluate the expression log asas 2 bagi 16. So carikan nilai dia berapa. Okey, ada dua cara lah sebenarnya. Satu cara yang mudah kat sini ataupun cara yang susah lagi kita tukarkan kita tukarkan kepada asas 10. Okey, ada dua cara ya. Saya ceritakan kira yang tak ada dalam ni. Yang ni awak kena buat apa? Log asas 10 bagi 16 bahagi log asas 10 bagi dengan 2. Okey, sebenarnya kita gunakan log ABC. Log A bagi B adalah log C bagi B bahagi log C bagi A. Okey, kalau tekan sini log 16 dapat berapa bahagi log 2. 4. Okey, dapat 4 jawapan sama. Tapi agak leceh. Tapi dia ada bagi satu cara metod yang mudah lagi, iaitu kita gunakan hukum nombor log A bagi A sama dengan 1. Yang ni kita nak pakai hukum ni lah. Okey, yang soalan ni ialah dia pakai hukum rule nombor 1 iaitu log asas A bagi A sama dengan 1. Kita cari jalan macam mana nak tukarkan ungkapan berikut mesti dapat balik log A asas A bagi A. Log asas A bagi dengan A. Cari jalan macam mana? Kalau tak dapat cari juga, barulah kita gunakan hukum nombor yang ni. Log asas 10 bagi 16 bagian log asas 10 bagi 2. Memang dapat jawapan yang sama. Okey. Kalau tekan kereta tadi, dapat jawapan yang 4. Okey, macam mana kita dapat? Okay, sekarang ni tengok perkaitan antara 2 dengan 16. Apakah perkaitan, apakah hubung kait antara 2 dengan 16? Okey. Kita tengok balik 2 dengan 16, 2 dengan 16. So 16 adalah 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. So ada 4 kat sini, so dapatlah 2 kuasa 4. Okay. 2 kuasa 4, maknanya kita nampak kat sini ada 2 kuasa 4. Okay, 16 tadi, kita tukarkan dia kepada 2 kuasa 4. Okay, 2 kuasa 4, kita gunakan hukum nombor 7 dan hukum nombor 6 untuk menukarkan kuasa tersebut didarabkan dengan log. So 4 ni letak depan.
So 4 letak depan. So dapatlah 4 log asas 2 bagi 2. Dan ini memenuhi hukum nombor berapa? Nombor 1, iaitu asas dengan nombornya adalah sama kat sini. Okay, log asas 2 bagi 2 adalah 1. So 4 kali 1 dapatlah 4. Okay, kalau awak buat pengiraan biasa pun, kalau buat pengiraan biasa pun gunakan log asas 10 yang ni saya tunjukkan, bagi dengan log asas 10 bagi 2, tetap jawapan dapat 4. Okay. Okay. Seterusnya. Okay. Evaluate. Okay. Ni macam mana? So kita cari perkaitan antara 3 dengan 81. Okay. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3 sama dengan 81. Jadi 81 ni adalah 3 kuasa 4. Okey. Jadi tulis balik kat sini log asas 3 dah 3 kuasa 4. So nampak 3 sini dengan A sama dengan A lah. So 4 ni letak kat depan. So 4 log asas 3 bagi 3. 3 kali 3 berarti asas 3 bagi 3 adalah 1 dan 1. So jadi 4 kali dengan 1, so dapatlah 4. Okey. Terusnya 256. Okey, dengan 4. So jadi 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. 64 kali 4, 256. Tulis log asas 4 bagi 4 kuasa 4. 4 letak depan. 4 kalikan dengan 1. So dapatlah jawapannya 4. Okey. Yang ketiga, 3 log asas 2 bagi 8. Boleh je kalau awak nak tarik benda ni ke belakang. Tapi kalau biarkan je. So jadi 2 dengan 8. Macam mana? So 3 log asas 2. 2 kuasa dengan 3. So 3 ni didarabkan dengan hadapan jadi 9 kali dengan 1. So dapatlah 9. Okay. Okay. Dan ni yang lain tu boleh cuba sendirilah. Okay. Yang ni saya buat ini sikit. Yang memang ada yang sebab sendiri pilih. So 175 datang daripada mana? Iaitu 5 kali dengan 5. 25 kali dengan 5. 25 kali 5 dapatlah 125. So sini adalah 5 kuasa 3. Okay. So 3 depan. Tolak dengan berapa? 64 adalah 4 kuasa 3. 4 kali 1, 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 3, 64. Okay. 16 kali 4, 64. Okay. Maknanya letak ke depan. Tu dapatlah depannya negatif 9. Okay. Terusnya. Boleh lagi ke ni? Boleh saya teruskan lagi. Boleh tuan. Boleh. Okay. Okay. Solve equation involving indices and logarithm expression. Okay, sekali dia suruh cara selesaikan masalah yang melibatkan indeks dan juga ungkapan log. Okay, example 1.2.3a, solve the x, log base of q for 27 is x. So berapa nilai x? Okay. Berapakah nilai x berdasarkan kepada log asas 3 bagi 7 sama dengan x. Yang ni terus refer kepada hukum nombor yang terakhir itu nombor 7. Okey, adanya baca macam ni 3 kuasa x sama dengan 27. 3 kuasa x sama dengan 27. Okey. Dan kita tengok perkaitan antara 3 dengan 27. Yang ni benda ni kita dah buat dalam semasa minggu lepas. Okey, yang ni minggu ni lah. Waktu kita change kepada yang ni sama dengan minggu lepas. So sama dengan 3 kuasa x
27 adalah 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 9, 3 kuasa 3, 27. So, 3 kuasa 3. So, sini kita dapat X sama dengan 3. Okay, convert to index form. 3 kuasa 3, jadi asasnya sama, kita boleh masukkan. So, X sama dengan 3, compare dengan kuasa 2. Okay, terusnya. Nampak alamak macam ni pula. Okay, nampak macam nama lengkap pula, tak apa. Kita buat sikit-sikit, tengok. Kita log asas 5, 1 dengan S tambah 4. First nampak happening dah. Sini log, sini tak ada log. Okay, sini pun tak ada kuasa. Kita buat. Okay. Jadi sekarang ni, matlamat awak ialah kita jadikan, kita nak pastikan ni kita jadikan A kepada A supaya ini sama dengan 1. Okay. So, apakah perkataan 5 dengan 125? Mari kita cek. 5 kali dengan 5 dapat berapa? 25. 25 kalikan dengan 5 dapatlah 125. Ada gangguan sikit ni. Okay, dia lambat. So, ini sama dengan 5 kuasa 3. Okay, 5 kuasa 3. Okay, sampai kat sini. 3 ni kita bawa ke hadapan. Gunakan hukum 26. Di log kan. Okay, kita letak depan. So, dapatlah 3 log 5 bagi 5 sama dengan X tambah 4. Okay, 3 log asas 5 bagi 5 adalah 1. So, 3 kali 1 dapat 3. So, dapat 3 X tambah 4. Yang ni dah mudah lah. Dah nampak kan. So, X sama dengan berapa? X sama dengan negatif 1. Okay, mudah aja. Okay, tengok bahagian contoh yang ketiga. Log asas 2 bagi 2X tolak 1 sama dengan 3. Okay, ini pun tiba-tiba alamat sini log, sini kuasa, nampak macam mana. So, kita gunakan hukum nombor yang ketujuh terakhir, iaitu kita baca 2 kuasa 3 sama dengan 2X. Kita baca macam ni. 2 kuasa 3 sama dengan 2X tolak 1. 2 kuasa 3 /8. Sama dengan 2X tolak 1. Kita tekanlah. So, dapatlah jawapan dia 9/2. Okay. Okay, solve for X. Okay, selesaikan X. So, yang ni pun sama lah. Berkaitan antara 3 dengan 27. So, 27 adalah 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. So, dapat 3 kuasa 3. So, dia terus 3. Saya terus ringkaskan. Asas 3 bagi 3 sama dengan X tambah 2. So, sini dapat 3 kali 1 dapat 3. Okay, saya ringkaskan supaya ingat masa. So, X sama dengan 1 lah. Okay, 1 campur 2 dapat 3. Okay, boleh Okay. So, yang ni awak kena tukarkan ke dalam bentuk power. So, jadi 4 kuasa 2 sama dengan X 4. 4 kuasa 2 adalah 16. Dengan 16 sama dengan X per 4. So, X sama dengan 16. Ini gangguan aku ni. Kali dengan 4. So, dapat 64. Okay. So, sama dengan ni. Sini ada 7 kuasa 2. Sama dengan X tambah 7. Sini 49. Ada gangguan ni. X tambah 7. Jadi slow tak dia punya ni. So, X sama dengan 42. Distance saya teruk asal agak lambat di sini. Okay, dan ni nanti boleh buat sendiri lah. Okay,
Yang ni jangan tulis pula 5 kuasa 2x tambah 2 sama 25. Boleh tu boleh tapi agak mending kepala. Okay. Nak buat macam tu boleh. Ataupun nak ringkaskan ni boleh. Kalau buat 5 kuasa 2x tambah 2 dengan 1/5. Boleh awak tukarkan 1/5 ni kepada 5 kuasa 3. So jadi 5 2x tambah 2 sama dengan 5 kuasa 3. So 2x tambah 2 sama dengan 3. Kita boleh tukarkan dia tadi. Okay, saya pindahkan, dapatlah x sama dengan setengah. Okay, untuk ambil punya agak slow. Okay. Okay, yang lain nanti saya boleh buat sendiri. Terusnya saya beranjak kepada example 1.2.3b. Okay. Ini adalah satu bentuk soalan yang macam ni pun akan keluar dalam quiz. Okay. Jadi kena fahamkan. Okay, for the given value, express this expression in term of P and Q. Maknanya di sini dia bagi satu nilai, kemudian jawapan dia mesti dalam bentuk P dan juga Q. P dan juga Q. Okay, sebab apa kalau bagi jawapan dalam bentuk log dia salah lah. Jadi dia tidak mendapati kehendak jawapan dia. Dia nak jawapan tu dinyatakan dalam sebutan P dan juga sebutan Q. Okay, P kat sini refer kepada log asal 2 bagi 2 dan Q sini adalah log asal 2 sama. Ni jangan pergi letak 1. Memanglah log asal 2 bagi 2 sama dengan 1. Tapi awak kena jawab dalam P. Okay, dalam P. Okay, kita tengok soalan pertama. Log asas 2 bagi 24. 24 kat sini, kita tengok kaitan antara, apakah perkaitan antara 2 dengan juga 6. Bagaimana 2 nombor ni sini dibahagi, didarab, dikuasakan, dapat 24. Okay, awak kena tahu susunan lah. Kalau 24 ni, apakah kaitan antara dengan 2 dengan 6? 2 dengan 6 ni nak kena kali ke, nak kena bahagi ke, ataupun dikuasakan? Okay. Adakah 2 kuasa 6 sama dengan 24? Okay. Kita kena kira lah. So kat sini, dua jawapan. Solusinya 24 adalah gabungan antara 6 kali 2, 12, 12 kali 2, 24. Okay, so sini darab. Bila darab, kita changekan kepada log, dia akan jadi campur. Jadi log 2 asas 2 bagi 6, campur log 2 asas 2 bagi 2 dan campur dengan log asas 2 bagi 2. Okay, dan ini kita applykan daripada root nombor 4. Okay, macam saya tunjukkan tadi lah. 24 ni kita berjadi 12 kali 2 ataupun 8 kali 3 ataupun 24 kali 1. Apa lagi ada? 6. Okay, 6 kali 4 pun boleh jadi. Ataupun 6 kali 2 kali 2. So ada banyak kemungkinan yang kita boleh perolehi daripada set 24 ni. 12 kali 2. Tapi kat sini 12 kali 2. So sini ada 2 sahaja. Tapi 12 tak ada. Tak boleh. Okay. 12 pula hasil daripada 6 kali 2. Okay, yang ni lah kan. Kalau yang ni juga 24. Tapi dia adalah hasil daripada 8 dengan 3. 8 ke 3 sini tak ada 8 dan juga tak ada 3. So tak boleh. So sini ada 24 kali 1 pun jadi 24. So 24 tak dapat kat sini lah. 6 kali 4. Okay. 6 dengan 4 ni kita boleh pecah dari 2 kali 2. So yang paling tepat kita dapat ialah 6 kali 2 kali 2. So dapatlah ini. Kemudian dia dapat macam ni, awak tukarkan sebutan-sebutan ni ke dalam bentuk huruf P ataupun Q. So kat sini log asal 2 bagi 6 adalah Q. Log asal 2 bagi 2 adalah P. Dan satu lagi adalah P. So dapatlah Q campur P campur P. Dapatlah 2P campur Q. Okay. Okay, seterusnya
Contoh yang kedua. Okay. Given a log asas 4 bagi 3 adalah 0.395. So tak payah kira, benda ni memang dah bagi. So dia autocalculate memang dah ada. So dapatkan nilai ni. Dan log asas 4 bagi 6 adalah 1.2925. Okay. Dia suruh kira calculate the value of yang ni. Okay. 6 punca kuasa 2 bagi 6 dan 9. Apakah kaitan antara 3, 6 dengan yang ni? 3, 6 dengan punca kuasa 2 bagi 6 dan 3, 6 bagi 9. Okey, macam nak buat? Okey, yang pertama. Soalan kat sini ialah log tiba-tiba satu ni semua asal 4. Ni 4. Okey, kita tengok sini, sini asal 4. Sini asas 4. Tiba-tiba kat sini asas 3. Ada benda-benda berlaku kat sini. Jadi macam mana? Kita tukarkan asas 3 ini kepada asas 4 supaya ia dapat mengikut kehendak soalan yang asas 4. So, log asas 3 bagi 6 adalah ditukarkan pada, ingat log asas A bagi B adalah bersama dengan log C bagi B bahagi log C bagi A. So, tukarkan, kalau log asas 3 kepada 6 kepada log 4, log 4 bahagi 6 bahagi, maaf tulisan saya ni pasal tiba-tiba slow komputer ni, log asas 4 bagi dengan 3. Okay, so dapat kat sini jangan terus 6 bagi 3. Okay, lepas tu gunakanlah ganti. Log asas 4 bagi 6 adalah, tengok balik kat sini, adalah 1.2925. Komputer slow. Okey, log asas 4 bagi 3 adalah 0.7925. Okey. Log asas 4 bagi punca kuasa 2 bagi 6. Okay, punca kuasa, ingatkan lagi, saya ingat balik. Punca kuasa ni adalah sama dengan 1/2. Okey. Punca kuasa. Jadi kuasa kalau sebelah kanan dia jadi punca kuasa, sudah jadi punca kedua lah. Kita tukarkan jadi 6 kuasa setengah. Setengah tu kita depan balik jadi setengah. Log 6. Jadi sekarang ni kita dah standard dah, kita dapat semua ke dalam bentuk asas 4. Asas 4, asas 4, asas 4. Okey, log asas 4 sini berapa? Kalikan dengan setengah. 2 kat sini boleh letak kat depan. Okey. Okey. 2 tak depan, so bolehlah masukkan nilai balik. So, dalam soalan ni, jawapan mesti dalam bentuk nilai yang dibagi. Kita masukkan balik ni nilai. Kalau 2.2925 bagi 0.79 campur setengah kali ni. Okey, jawapan ni bukan dalam log, tapi jawapan ni dalam bentuk nilai yang dibagi. So, tak boleh kira nilai apa yang kita lupa. Okey, kita benda yang saja. Okey. Okay, saya teruskan lagi. For the given value, express each of the expression in term of A. Ini dia letak dalam sebutan A, B ataupun dengan C. Kita tengok sini, 6, 3, 5 dan semua ni pada asas 2, base 2. Asas 2. Ini okey pula. So, tengok asas 2. Soalan ni jangan terus jam ni, kita tengok soalan dia asas 2 dan nombor dibagi adalah nombor 18. 18 di sini tengok ada kaitan tak dengan 635? Ada. Okay, 18 ni adalah hasil daripada 9 kali 2, apa lagi? 18 kali 1, 6 kali 3. Macam-macam kan? Okay. Ini banyak faktor-faktor dia kan. Jadi kat sini kita nampak yang kaitan terdekat ialah 6 kali dengan 3. Okey, 6 kali 3. So, kita pecahkan lah. Log asas 2 bagi 6 campur
log asas 2 bagi dengan 3. So, masukkan nilai balik, gantikan balik. Kita replacekan nilai log asas 2 bagi 6 adalah A. Manakala log asas 2 bagi 3 adalah B. So, dapatlah A campur B. Okay. 15. Okay, tengok balik check balik. Betul tak? Oh, ni asas 2. Okay. Jangan awak merekam je, sini tidak asas 6. Tak boleh lah, kena tukarkan dulu. Asas 6 tu kepada asas 2. Okay. Jadi hati-hati. So, sini asas 2, okay. 15 adalah hasil daripada 15 kali 1 ataupun 3 kali 5 atau 5 kali 3. So, di sini adalah 5 kali dengan 3. So, 5 kat sini adalah C. Campurkan dengan 3. 3 adalah B. Okay, dapatlah gambar bawah. Jadi saya bagi ringkas ya, awak kena tulis panjang sikit dari sini tu. Step by step dia. Okay, log setengah. Setengah ni terhasil daripada 2 bagi 4, 10 bagi 20 dan sebagainya. Tapi kat dalam ni kita nampak yang ada adalah 3 bahagi dengan 6. Itu setengah kan. So kat sini kita tulis log asas 2 bagi 3. Kalau bahagi dia adalah tolak log asas 2 bahagi dengan 6. So log asas 2 bagi 3 adalah B. Manakala log asas 2 bagi 6 adalah A. So dapatlah B tolak A. Okey. Okay, kemudian 90 adalah terhasil daripada 6 kalikan dengan, saya perlu ambil 6 kali 5, 30, 30 kali dengan 3. Okay, 6 kali 5 kali 3. So 6 ada berapa ni? 6 kali 5 kali 3 jadi A kali C kali dengan B ya. Okay. Okay. Sekian kali campur. A campur C campur dengan B. Okay. Terusnya. Okey, 25. 25 ni tak ada pula kat atas ni. Yang berkaitan dengan dia. 6, 3 dengan 5. Okay. 6, 3 dengan 5. Okay. So, untuk 25 adalah kaitan dengan 5. So, kita jadi 5 kuasa dengan 2. So, kita tulis kat balik yang di sini. Log asas 2 bagi 5 kuasa 2. 25. 2 ni kita letak depan. Jadi 2 log asal 25. Log asal 2 bagi 5 adalah berapa? C kan? So, jadi 2 darab dengan C. So, dapatlah 2 C. Okay. 10 ni apa? A campur B tolak. A campur C tolak B. Okay, saya nak terus kepada given the log asas 2 bagi 3 adalah 1.585 dan log asas 2 bagi 5 adalah 2.322. Find the value of logarithm. Okay, ni berapa? So 75 ni macam mana nak dapat? 75 adalah sama dengan 5 kali 3, 15. 75 berapa? 5 kuasa 2 kalikan dengan 3. Okay, 5 kuasa 2 adalah 25. 25 kalikan dengan 3. Dapatlah nilai tu. Okay, macam mana dapat ni? Kita tulis balik. Log asas 2 75 adalah sama dengan log bagi 25 tadi apa? 5 kuasa 2 campur log asas 2 bagi log asas 2 bagi 5 kuasa 2 adalah 25. 25 kali 3 adalah 75 kan? So campur dengan log asas 2 bagi 3. So yang ni kita letak depan 2 tu. So 2 log asas 2 bagi 5 campur dengan log asas 2 bagi 3.
Okey. So sini 2. Log asas 2 bagi 5 adalah yang ni. 2.3. 22. Campur dengan log asas 2 bagi 3 ni adalah 1.585. Okey. Nak kira balik lah. Depan ni berapa? Saya kira betul-betul. 2 kali 2.322 campur dengan 1.583 so dapatlah 6.229. So depan ini lah. Okey. 0.6. 0.6 ni adalah terhasil daripada 3 bahagi 5. Kalau tekan calculator 3 bahagi 5 so dapatlah 0.6. So boleh tulis balik log asas 2 3 bahagi 3 jadi tolak log asas 2 bagi 5. So kat sini kita dapat 1.585 tolak 2.322 so dapat negatif 0.1.585 tolak 2.322 so dapatlah jawapannya negatif 0.737. Okey. 10 adalah 5 kali dengan 2 kan. Macam 5 kali 2 ke? 10. Okey, buat nanti. Asas 2. Oh, log asas 2 ni awak kena tukarkan kepada asas 3. So persoalan ni semua asas 3 kan? Ni tadi, oh siap. 10 datang di mana? 5 kali 3, 15. 5 kali 25. 15 tolak 5. Okey, 5 kali 3, 15 tolak 5. Okey, dapat dah dengan 10. Okey, nanti cuba buat sendiri 5 kali 3, 15. 15 tolak dengan 5. Tolak 3 di mana? Okey. 5 per 3. Okey, ni direct je lah. Bagi 3. Nah, yang ni log asas 5 bagi 10. Awak kena tukarkan pada asas dia. Okey. Kena tukar asas ni. Ini asas 3. Kena tukar. Yang ni kena tukar asas. Tukar gunakan hukum log AB sama dengan log CB bahagi log CA. Okey, nanti buat. Okey. Okey, soalan nombor 3. Log asas 7 bahagi bagi 5 okey, sama dengan 0.8 dan log asas 7 bagi 6 adalah 0.908. Tentukan nilai log asas 7 bagi 30 dan juga log asas 7 bagi 1/5. Okey, nampak macam tricky tapi tak adalah susah nak ni. So saya mudahkan sikit. Cari satu dulu log asas 30 log bagi 30 hasil daripada kalau kita tengok 30 ni tulis 5 dengan 6 so 5 kali 6 lah. So 5 kali 6 bolehlah tulis log 7 5 kalau kali kita campurkan dia log 7 ke 6. Okey. So dapatlah berapa nilai dia. So masukkan terus nilai dia. Kita buat satu saya ceritakan yang ni saja dulu. Okey. Ini adalah 0.8271 campurkan dengan 0.9208. So dapat berapa? 0.8271 campur 9208. 1.7479. Okey. Okey, satu kan. Okey, ini nombor 1. Kemudian next, kita ambil yang kedua, iaitu bahagian sini. Okey. Ini adalah log asas 7 1/5. Ini adalah pecahan nombor bercampur. Itu nombor bulat berserta dengan nombor pecahan. Kita kena tukarkan dahulu untuk yang mudah kepada kita tukar pecahan tak wajar. Jadi berapa? Jadi log 7 5 kali 1 5 5 kali 5 campur 1 6. Jadi 6
per 5. Okey, bila dah nampak macam ni dah mudah lah. Terus ni adalah log 7. Jadi 6 per 5 sama dengan log 7 per 6. Kalau bahagi kat sini kita jadi tolak log 7 bagi 5. Okey, so kita masukkan nilai log asas 7 bagi 6 adalah 0.9208. Tolak log asas 7 bagi 5 adalah 0.8271. So tolakkan nilai dia 0.9208 tolak 0.8271. So dapat 0.0937. Dan ada satu lagi yang kita belum buat ialah kita proses campur ni. Jadi yang ni campurkan dengan yang ni. So dapat berapa? Campur 1.7479. So dapatlah 1.8416. Okey. Nanti awak tengok video ni baliklah kalau nak menjawab soalan. Okey, yang ni jawab sendiri. Okey. Jawab sendiri. Yang ni letak depan, saya dapat 1. Okey. 32 ni adalah hasil daripada 8 kali dengan 4. Okey. Kalau yang ni dapat berapa? 6 kuasa 3 ni. Ni tak payah kira, tak apa. Sebab 3 ni letak depan. So, jadi 3 log asas 66. Log 66 ni jadi 1. Saya dapat yang pilih 3. Okey, nanti kira sendirilah. Okey. Okey. Yang ni saya nak stop kat sini dulu. Okey. Kalau boleh terima lagi tak awak? Awak boleh terima lagi tak? Norehan. Angkat tangan tu, onkan jap mic. Norehan mana? Cakap. Yes. Boleh lagi tak menerima? Norehan, onkan mic. Boleh. Boleh lagi? Dah 1 jam. Boleh lagi. Okey, saya tak nak teruskan sebab apa saya nak simpan ni untuk hari Khamis. Okey. Dan ada 4 muka surat lagi ni. Saya akan simpan sampai kita nak minggu ni kita nak habiskan bab ini saja. Saya tak nak masuk lagi bab baru lagi untuk minggu depan baru start pembezaan. Okey. So dalam masa yang tinggal ni kita akan buat pre-quiz. Sebentar lagi saya akan bagi soalan, saya akan edarkan soalan pre-quiz. Lepas tu awak kena hantar. Buat soalan pre-quiz tu 15 minit je, jangan lebih masa. Kemudian wakil datang jumpa saya kalau boleh sebelum pukul 11. Okey, ambil buku. Okey, nanti saya akan bagi link dalam Sidos untuk penghantaran pre-quiz tu nanti. Okey, ada soalan tak? Siapa yang ada soalan, boleh angkat tangan. Kalau nak bertanya, silakan. Ada tak nak bertanya? Semua jelas ke? Semua faham ke? Senyap saja. Tak ada nak tanya apa-apa. Ya, Nur Amirah, silakan nak tanya apa-apa. Tuan, kuis tu kena hantar lepas ke atau last hantar pukul berapa? Okey, sekarang ni kejap lagi saya bagi. Awak tolong setting masa sendirilah supaya nanti kalau yang kuis sebenar, awak tak termakan masa yang banyak. Saya akan bagi kejap lagi. Katakan sekarang ni ikut jam network. Kirakan jam network katakan pukul 10.08 minit. 10.08 minit, kira tambah lagi 15 minit selepas itu. Okey. Tolong setting masa, jangan terlalu over dan sebagainya. Buat 15 minit, kemudian saya bagi extra 5 minit untuk proses scan, convert pada PDF, kemudian awak hantar. Jadi tolong tulis nama dengan clear. Okey, nanti petang nanti saya akan bagi pemakahan dia. Dan saya minta awak marking dan ikutlah arahan ni, so letakkan dalam Sidos markah tu. Nanti saya akan letak satu forum
awak letak markah, kira markah sendiri per 100. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita stop kat sini. Dan wakil, jurussaja awak dah jawab kuis, dah hantar, jumpa saya cepat mungkin. Okay, saya dah urusan di selepas ni. Tolong jumpa saya, kita ambil buku. Okay, bawa duit secukupnya lah untuk 13 orang. Okay, untuk tu saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Kita jumpa lagi.